Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Hasya. Okey, untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6, kita akan teruskan lagi pelajaran kita berkaitan tentang teknologi pertanian. Okey, jom kita lihat apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, awak akan melihat carta aliran cikgu tunjukkan ni. Kita telah mengenal hidroponik, dah belajar. Kemudian kita telah pun mengetahui alatan dan bahan menyemai biji benih. Menyemai biji benih pun cikgu dah tunjukkan cara menyemai menggunakan span dan juga reja benang. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan tentang alatan penanaman serta tentang larutan nutrien. Okey, kita mulakan yang pertama. Alatan penanaman. Okey, alatan penanaman yang pertama ialah gambar apa ni? Okey, ini ialah takung. Fungsi takung adalah untuk menakung larutan nutrien. Kemudian kita ada takung dah ada. Yang ni penutup takung. Okey, fungsi penutup takung ialah untuk memegang raga tanaman. Okey, kemudian yang ni pula ialah raga tanaman. Raga tanaman ialah tempat untuk meletakkan anak benih. Ini merupakan alatan penanaman yang kita akan gunakan selepas kita menyemai biji benih dan selepas biji benih yang kita semai tu dah menghasilkan anak benih. Okey, awak kena ingat untuk penanaman hidroponik, kalau kita tak ada bahan-bahan ni semua, kita boleh menggunakan bahan yang terdapat pada rumah kita. Contohnya bahan kita semula. Jadi awak kenalah kreatif dalam melakukan sesuatu. Okey. Sebelum tu cikgu nak ingatkan awak alatan yang cikgu terangkan tadi. Okey, sebelum kita gunakan, kita hendaklah membersihkan alatan tersebut dengan menggunakan air bersih. Dan lepas kita basuh, kita keringkan. Masa kita basuh alatan tu, kita elakkan daripada menggunakan bahan pencuci, contohnya sabun. Elakkan kenapa kita kena elakkan? Untuk mengelakkan terdapatnya sisa-sisa bahan pencuci tersebut pada alatan penanaman. Kalau ada bahan pencuci tersebut, jadi susahlah untuk tumbuhan kita membesar. Awak pun tahu kan, bahan pencuci mengandungi bahan kimia. Okey. Seterusnya, cikgu nak tanya, mengapakah penggunaan bahan guna semula digalakkan untuk dijadikan alatan penanaman hidroponik? Bahan guna semula ni maksudnya bahan kita semula. Contohnya botol air mineral, botol minyak. Kenapa kita boleh menggunakan bahan tersebut? Kenapa kita perlu gunakan bahan tersebut? Rasa-rasa awak apa? Fikirkan jawapan awak. Okey, satu contoh yang cikgu bagi. Untuk menjaga kebersihan alam sekitar, daripada awak buang botol tu bersepah-sepah, baik awak gunakan. Lagi? Fikirkan dulu ya. Okey, seterusnya. Soalannya lagi. Okey, kita dah masuk. Tadi kita dah lihat bahan alatan penanaman. Sekarang cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan larutan nutrien. Larutan nutrien ialah bahan yang penting dalam penanaman hidroponik, yang mana larutan nutrien ini membekalkan zat makanan yang lengkap kepada tanaman hidroponik. Macam awak lah, kita hidup perlu ada makanan. Begitu juga dengan pokok. Tak kisahlah pokok tu ditanam secara konvensional ataupun secara hidroponik.
kalau manusia hidup perlukan makanan. Tumbuh-tumbuhan memerlukan nutrien-nutrien yang cukup untuk membesar. Itulah ya maksud larutan nutrien. Sekarang apa yang akan kita lihat selepas ini? Okey, kita akan lihat langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam penyediaan larutan nutrien. Inilah contoh larutan nutrien. Terdapat dua jenis larutan nutrien dalam penanaman hidroponik, iaitu larutan A dan larutan B. Bukan atau dan, kena ada dua sekali. Ataupun stok A dan stok B. Apa yang perlu awak titik beratkan sebelum proses penyediaan larutan nutrien? Okey, awak perlu membaca arahan penyediaan seperti yang tercatat pada label botol. Kalau jika awak lihat di pasaran terdapat pelbagai jenis stok A dan stok B dari pelbagai jenama. Jadi cara-cara penyediaan ini juga berbeza mengikut jenama tersebut. Awak perlu baca dahulu, jangan pakai hentam je campurkan. Okey, kemudian sebelum kita menggunakan larutan tersebut, kita perlu menggoncangkan botol larutan tersebut untuk memastikan mendapan-mendapan di bawah botol itu bercampur dengan betul. Okey, kemudian selepas kita menggunakan larutan stok, penutup bekas tersebut perlulah ditutup. Penutup bekas tersebut perlulah ditutup selepas menggunakan larutan stok. Lagi satu kita kena ingat, stok A dan stok B tidak boleh didedahkan kepada cahaya matahari kerana bimbang. Kepekatan stok A dan stok B akan berubah dan dapat nutrien-nutrien yang ada dalam larutan-larutan tersebut akan terjejas. Okey. Seterusnya, sekarang tibalah masa cikgu tunjukkan cara-cara penyediaan larutan nutrien. Okey, awak dah tahu langkah-langkah yang perlu awak ambil sebelum menyediakan larutan nutrien. Sekarang cara-caranya pula. Yang pertama, tuangkan air ke dalam takung mengikut sukatan yang dicadangkan pada label stok. Yang cikgu terangkan tadilah arahan penyediaan pada botol tersebut. Kemudian masukkan stok A mengikut sukatan dan kacau sehingga sebati. Jadi kacau lah. Seperti dah campurkan dengan air. Okey, langkah yang ketiga, masukkan pula stok B mengikut sukatan juga dan kacau hingga sebati. Langkah yang ketiga, tutup takung untuk melindungi larutan nutrien daripada cahaya matahari. Jangan biarkan larutan nutrien tersebut terdedah terus kepada cahaya matahari, bimbang akan menjejaskan larutan nutrien tersebut. Bila larutan nutrien dah terjejas, maka proses tumbesaran anak benih kita pun akan terjejas juga. Okey, awak dah tahu cara-cara penyediaan larutan. Cikgu nak tanya awak sesuatu. Kita lihat. Sebelum tu kita akan lihat contoh-contoh larutan nutrien yang terdapat dalam pasaran. Contoh, pelbagai jenis botol, pelbagai jenis jenama. Okey, awak lihat. Selalunya larutan A ni berwarna kuning. Dan lebih kurang warna yang sebegitulah. Manakala larutan B ialah larutan jernih. Okey. Okey, seterusnya soalan cikgu yang pertama. Larutan nutrien boleh dikacau dengan bahan logam. Betul atau salah? Larutan itu boleh tak kita kacau dengan bahan logam? Contohnya sudu besi. Boleh ke tidak? Jawapannya ialah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kerana kita takut boleh menyebabkan tindak balas kimia. Jika berlaku tindak balas kimia pada larutan nutrien tersebut, maka nutrien-nutrien yang hendak dibekalkan kepada pokok pada anak benih kita pun akan tak seperti yang kita harapkanlah. Boleh menyebabkan tumbuhan tidak membesar,
bantuk dan pelbagai lagi kesan sampingannya. Okey? Soalan yang seterusnya. Mengapakah larutan nutrien perlu dicampurkan ke dalam air yang terdapat dalam takung hidroponik? Tu kalau guna takung hidroponik, kalau guna bahan kita semula dalam bekas lah kan. Okey, mengapa? Mengapa larutan nutrien perlu dicampurkan ke dalam air? Seperti yang cikgu terangkan cara-cara membancuh larutan nutrien, menyediakan larutan nutrien, kita perlu campurkan stok A dan B ke dalam air. Kenapa? Okey, kenapa? Kerana stok A dan stok B mempunyai kepekatan yang tersendiri. Begitu juga dengan anak benih yang kita akan bekalkan larutan nutrien tersebut. Setiap jenis pokok mempunyai kandungan kepekatan yang perlu diikut semasa menyediakan larutan nutrien. Untuk itu, awak perlu mengikut betul-betul arahan yang terdapat pada botol larutan A dan larutan B semasa menyediakan larutan nutrien. Penting. Penting. Macam kita juga, untuk kita mendapatkan tumbesaran yang bagus, tumbesaran yang berkesan, kita perlu makan makanan seimbang. Begitulah juga dengan pokok. Okey, sekian sahaja penerangan cikgu tentang alatan penanaman dan larutan nutrien. Dan larutan nutrien. Kamu telah mengetahui serba sedikit maklumat atau info tentang cara-cara penyediaan larutan nutrien serta apa yang perlu kamu buat sebelum membancuh larutan nutrien. Cikgu harap video cikgu ni akan membantu awak dapat memberikan awak lebih info atau maklumat tentang larutan nutrien. Kita akan sambung kelas kita pada minggu hadapan atau pada video cikgu yang akan datang. Video cikgu akan datang, kita akan tunggu je lah video cikgu akan datang. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasha untuk mendapatkan video PDPC yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.